Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi ini kita akan sambung dengan topik kita yang seterusnya. Nanti saya macam mana yang sebelum ni macam mana yang saya dah cakap sebelum ni, saya nak cuba habiskan dulu sains fizikal ni. Tenaga ialah topik last dalam tema sains fizikal ni. So saya nak habiskan dulu dan baru saya fokus kepada latihan. Okey, jadi pada hari ini saya akan sambung dengan topik tenaga bahagian luar. Okey. Jadi topik tenaga sains fizikal. Saya lupa nak tambah bahagian 2 tu. Okey, jadi macam sebelum ni saya dah ceritakan apakah dia tenaga dan dari mana sumber-sumber dia. Okey, jadi kita akan pergi ke bentuk tenaga ya. Okey, bentuk tenaga ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 10 bentuk tenaga. Jadi first kali tenaga suria. Nanti saya akan terangkan satu-satu apakah dia jenis, apakah dia bentuk tenaga tu. Okey, pertama sekali tenaga suria, kedua tenaga keupayaan, ketiga tenaga kinetik, keempat tenaga kimia, kelima tenaga nuklear, keenam tenaga haba, ketujuh tenaga cahaya, 8 tenaga bunyi dan 9 tenaga elektrik. Oh, ada 9 bukan 10 Okey. Jadi kita pergi dulu tenaga suria. Tenaga suria ni ialah tenaga yang dibebaskan oleh cahaya matahari. Jadi kalau awak tengok kat sini, ini ialah tenaga suria. Tenaga suria satu ni je. Tak ada tenaga suria yang lain. Kalau andai katalah kan, kalau ada sistem suria yang lain dekat galaksi ke atau dekat sistem suria yang lain kan. Sistem suria ni dia ada merangkumi bintang, yang mana bintang tu ialah macam kita kan, matahari tu bintang sebenarnya, dan sekeliling bintang tu ada planet. Nanti kita sekejap, mungkin akan ada kot. Saya cek balik dalam topik bumi dan angkasa. Yes, bumi dan angkasa. Okey. Okey. Jadi tenaga suria ialah tenaga yang dibebaskan oleh cahaya matahari. Oleh matahari. Okey. Dan yang seterusnya, tenaga keupayaan. Okey, tenaga keupayaan ini ialah tenaga yang tersimpan di dalam objek disebabkan oleh kedudukan atau keadaan suatu objek. Okey, sebagai contoh, kalau awak tengok kat sini, getah kan, getah ataupun tali dan batang busur panah ni. Okey, kalau awak perasan, batang busur panah ni sebenarnya dia orang panggil dia lurus. Tapi dia bila dia dibengkokkan macam ni, so dia akan menyimpan satu tenaga untuk dia kembali ke bentuk asal. Itu yang kita panggil sebagai tenaga keupayaan. Tenaga yang tersimpan dalam sesebuah objek lah. Okey, yang ketiga tenaga kinetik. Tenaga kinetik ni ialah tenaga yang terdapat pada semua objek yang bergerak. Okey, contoh sebagai macam saya sekarang, saya tengah bergerak. So ini ialah tenaga kinetik. Kalau awak tengok sekarang gambar yang saya tunjuk ni, gambar orang sedang berlari. Okey, itu ialah tenaga kinetik. Okey,
Contoh macam saya tengah bercakap, mulut saya sedang menghasilkan tenaga kinetik. Macam awak tengah, mungkin ada di kalangan awak yang tengah duduk sambil goyang-goyang kaki kan, itu tenaga kinetik sebenarnya. Okey. Yang seterusnya, tenaga kimia. Tenaga kimia ni ialah tenaga yang tersimpan dalam bahan bakar seperti bahan api fosil, makanan dan bateri. Sebagai salah satu, ni contoh lah. Makanan. Makanan. Kenapa makanan ni tenaga kimia? Sebab dia berubah secara kimia untuk menghasilkan tenaga. Makanan kita makan, tengok, contoh macam fries ni kan, kita makan fries and then jatuh dia akan masuk ke dalam perut kita, dalam usus kita. Dalam situ terdapat beberapa perubahan kimia yang mana badan kita menerima tenaga. Begitu juga dengan bahan bakar, bahan api fosil ni. Bahan api fosil ni dia daripada bahan contoh macam tong gas ni kan, cecair yang mudah terbakar. So dari mana daripada dia perubahan tu, dia ada satu substance satu bahan lah, yang akan merubahkan bahan bakar fosil ni menjadi satu tenaga. Contoh macam tenaga api, tenaga haba. Itu nanti kita akan ke fokus yang seterusnya lah. Macam bateri ni pun juga tenaga kimia. Kalau awak pernah buka bateri, dalam dia tu macam ada karbon basah. Itu tenaga kimia. Dan seterusnya pula tenaga nuklear. Tenaga yang tersimpan dalam nukleus atom radioaktif. Yang itu tenaga nuklear ni, yang telah ditemukan oleh Albert Einstein, yang kita panggil atom kan. Atom ni dia macam satu zarah yang mana dia cepat membelah. Daripada 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Dan dia tindak balas itu berlaku dalam keadaan yang sangat cepat. Sebab tu zarah tu, atom tu, sebab tu kita tahu kan, bom yang paling kuat bom atom, bom nuklear ni. Once bila dia jatuh, dia dia punya kesan letupan tu boleh tersebar dengan sangat cepat. Dan kenapa, kalau awak tengok kan, kenapa ni berasap-rasap ni? Sebab bila dia tersebar dalam keadaan sangat cepat, dia akan menghasilkan satu tenaga, iaitu tenaga haba. Bila dia terlampau cepat, dia akan menghasilkan tenaga haba. Tenaga haba ni tenaga yang dibebaskan oleh objek yang panas. Itulah tenaga nuklear ni, dia tersebar dalam keadaan sangat cepat dan dia akan menghasilkan tenaga haba. Tenaga haba, contoh macam ni api kan. Tenaga haba dibebaskan oleh objek panas. Silap, yang ini tenaga cahaya. Tenaga cahaya ialah tenaga yang terhasil daripada objek yang bersinar atau terbakar. Lepas tu kalau awak tengok, ni sebenarnya panas tau. Panas. Sebab apa? Sebab dia tenaga cahaya ni tenaga yang terhasil daripada objek yang bersinar atau terbakar. Dia nak bagi dia bersinar ni, dia ada satu haba yang sangat tinggi. Apa beza tenaga cahaya dengan tenaga suria? Tenaga suria is daripada bintang, daripada matahari. Tapi tenaga cahaya ni dia daripada
objek yang panas, yang sangat panas. Sebab tu kalau awak perasan, awak sentuh mentol, rasa panas sangat. Dan saya tahu akan ada yang tanya, cikgu, LED sejuk tak rasa apa pun. LED dia menggunakan tenaga yang apa, panas juga, tenaga cahaya yang terasa daripada objek yang panas. Tapi dia disebabkan dia watt yang digunakan tu rendah, so panas tu tak berasa sangat. Okey. Yang seterusnya, tenaga bunyi. Tenaga yang dihasilkan daripada objek yang bergetar. Contoh macam tali gitar, tali gitar, awak boleh ambil getah kan, awak ambil getah, awak stretchkan panjang-panjang, and then awak cuba petik, dia akan jadi, dia akan mengeluarkan bunyi. Sama juga dengan bila kita tepuk, tepuk sebenarnya getaran tau, tenaga bunyi. Dan yang terakhir sekali ialah tenaga elektrik. Tenaga yang diperoleh daripada cas elektrik yang mengalir melalui konduktor. Konduktor, apakah dia konduktor? Konduktor ialah bahan yang boleh mengalirkan elektrik. Okey. Kemudian, itu ialah bentuk-bentuk tenaga bateri full. Okey, tu bentuk-bentuk tenaga Okey, seterusnya kita pergi pula. Seterusnya, perubahan bentuk tenaga. Ingat tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi tenaga boleh berubah bentuk. Okey, tenaga boleh berubah bentuk daripada satu bentuk ke bentuk tenaga yang lain. Sebagai contoh macam saya cakap tadi lah. Sebagai contoh, tenaga nuklear disebabkan dia terlampau laju berpecah, dia akan menghasilkan tenaga haba. Sama juga dengan tenaga haba. Tenaga haba, bila dia terlampau panas, dia akan menghasilkan tenaga cahaya. Sebab tu tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi tenaga boleh berubah bentuk. Dan banyak alat dicipta berdasarkan perubahan bentuk tenaga. Sebagai contoh ni lah yang saya cakap tadi, Thomas Edison, dia dapat dapat menghasilkan mentol sebabkan adanya arus elektrik. Yang mana arus elektrik ni, dia akan menghasilkan haba. Dia akan menghasilkan haba, dan daripada haba tu dia akan menghasilkan cahaya. Andai katalah kalau ciptaan ni tak ada, ciptaan mentol ni tak ada, maka akan bergelaplah kita. Macam saya sekarang, saya punya lampu sekarang ni, saya membelakangkan cahaya. Sebab tu kalau awak tengok macam gelap kan. Andai katalah kan, kalau tak ada cahaya ni, tak ada lampu ni, memang malam memang bergelap. Akan guna apa? Kita akan guna api je. Tu dia. Okey. Jadi tengok bergelap kan. Okey, saya nampak sikit. Okey. Jadi untuk kita sampai sini. Seterusnya ni ringkas je, sebab saya tak nak banyak-banyak sangat. Takut nanti awak yalah banyak input kan. So saya nak kita sikit demi sikit. Jangan risau, tenaga ni dia cuma ada 3 bahagian je. Ni bahagian kedua, nanti hari Ahad nanti bahagian yang ketiga. Yang tu nanti kita akan sambung hari Ahad nanti. Untuk latihan, untuk latihan, dua muka surat saja. Buku ni Mesra Digital, nampak tak nampak sebab saya sekarang guna background ni kan.
muka surat 66 dengan 67. Okey, itu sahaja daripada saya hari ini. Jadi andai kata kalau tak faham ataupun kalau ada soalan, boleh tanya saya. Dan minta maaf kalau ada di kalangan kamu yang ada mesej saya dan saya tak jawab. Banyak sangat WhatsApp, Telegram yang masuk, semua tanya pasal ID, email KPM. Okey. Dan ada juga beberapa perkara yang dalam minggu ni sedikit busy. Okey. Jadi selepas ni saya akan check balik satu demi satu Telegram, dan kalau ada soalan boleh tanya dalam grup terus. Cuma kalau untuk latihan tu dah siap, boleh hantar terus, boleh snap hantar pada saya secara personal. Jangan hantar dalam grup. Nanti orang tengok, kawan dah siap, dia tiru pula kan. Tak adil lah kan. Okay. Jadi kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya terus direct dalam grup. Dan latihan muka surat 66 dengan 67, buku Muka Mesra Digital. Dan nanti kita akan bincang lah, mungkin dalam minggu depan kot, bila dah habis topik tenaga ni. Okay. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.